Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang anda tonton tadi saya edit dengan Filmora, software yang percuma. But yes, anda boleh nampak lah dia punya watermark tu besar gedabak dekat bawah tu. Basically dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda macam mana anda boleh edit video dengan cara yang paling senang. Even orang yang tak ada basic dalam editing pun, kalau anda follow apa yang saya kongsikan dalam video kali ni satu persatu, satu langkah demi satu langkah, pada akhir nanti anda pun boleh edit video dengan boleh nampak pro lah kita kata. Even saya rasa anda boleh charge kawan anda yang nak minta anda edit video lah kot. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda tutorial untuk Filmora. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan macam biasa untuk video tutorial jangan lupa untuk kongsikan dengan kawan-kawan anda dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram, supaya kawan-kawan anda pun dapat manfaat yang sama. Jom. Okey, lepas anda download tadi, anda buka Filmora dan anda akan dapat interface yang macam ni lah. So, di belah atas tu kita ada menu bar. Dekat sini kita ada file, kita ada edit, kita ada tools, kita ada view, export dan juga help. Di bawah dia kita ada tab-tab macam contoh media tab, audio tab, titles tab, transition, effect, element, split screen. Lepas tu di belah kanan yang anda nampak warna hitam ni, benda ni kita panggil dia sebagai playback. Dan di bahagian bawah yang ada macam masa macam ni, benda ni kita panggil dia timeline lah. So perkara pertama yang kita kena buat bila kita buka Filmora ialah kita kena adjust setting dulu supaya proses editing tu jadi lancar. So apa yang kita kena buat ialah yang pertama kita pergi dekat file, lepas tu kita cari preference dan kita pergi dekat performance. Dekat performance dia ada GPU acceleration. So kalau kita tak tick box ni, dia akan guna kita punya processor, tapi kalau kita tick dia akan guna kita punya graphic card lah. So basically dia bukan akan guna graphic card secara total, tapi dia akan guna graphic card untuk membantu lagi proses yang dibuat oleh processor tu. So apa yang kita akan nampak lagi cantik lah. Okey, jadi anda kena tick dua-dua ni, enable hardware acceleration for video rendering and playback, dan juga enable hardware acceleration for video decoding lah. Yang lain tak payah ubah, tempat pun tak payah ubah lagi. Okey, dan tekan OK. The second thing yang kita kena ubah dia punya playback. So dekat sini kita klik kanan di atas playback warna hitam ni dan kita tekan playback quality. So playback quality ni maksudnya bila kita play balik video kita akan nampak dia quality yang macam mana. Untuk siapa-siapa yang dia punya spesifikasi PC tak power sangat macam saya, kita boleh playback, kita boleh pilih playback yang rendah lah, 1/16. Nanti saya akan tunjuk apa kesan bila kita pilih 1/16 dan juga full. So anda akan nampak sangat-sangat berbeza dia punya quality lah. The first thing apa yang kita kena buat bila kita nak masukkan video dekat sini, pastikan kita dekat media punya tab. Jadi warna biru ni, lepas tu kita klik saja belah kiri di atas media ni dan dia akan suruh kita pilih lah. So saya dah ada beberapa klip Fortnite dekat sini dan saya masukkan mungkin 3 lah, kita pilih 3. So basically klip yang anda nampak ni ialah klip yang direkod secara automatik oleh GeForce Experience. Kalau anda tak tahu macam mana kita nak record game, anda boleh tonton video yang saya pernah buat sebelum ni. Saya letak video tu pada akhir video nanti. So klip-klip ni direkod automatik oleh GeForce Experience bila mana saya dibunuh ataupun saya yang membunuh. Jadi saya pilih 4 klip sebab saya nak tunjuk kepada anda. So dah masuk 4 klip dekat sini. Untuk kita edit klip-klip ni, kita kena tarik dia. Kita tarik dia ke bawah macam ni, ataupun kita just tekan tambah dekat sini lah. So apa yang jadi, dia akan tanya kita, the resolution or frame rate of this media does not match the setting of the project. Do you want to change the project setting to match the media? So basically dia tanya kita, apa yang kita sedang edit ni, kita panggil dia sebagai project lah. Ni satu project kita. Project, jangan fikir lucah sempena bulan Ramadan ni. So project ni, dia ada dia punya setting sendiri dan kita boleh ubah lah sebenarnya. So apa yang kita nak masukkan daripada kita punya Fortnite tu, kita nak masukkan ke dalam projek ni, dia berbeza sedikit dari segi resolution dan juga frame rate lah. Jadi dia tanya saya, kalau saya nak kekalkan project setting, dia akan kekal dalam Full HD dan juga 25 FPS. Kalau saya nak pindah ke media yang saya record, which is saya record pada Full HD dan juga 60 FPS, saya klik yang ni lah. So sebab saya nak video yang lancar, jadi saya pilih Full HD dengan 60 FPS. So dia akan masuk dekat bawah ni lah.
Dan kalau anda tengok dekat sini, okey, kita tengok dekat kiri bawah ni ada lambang filem dekat sini dan bawah ni ada lambang audio. So music dekat sini. Basically yang atas ni ialah video punya timeline, yang bawah ni adalah audio punya timeline. Dan bila kita nak edit video ni, kita just tekan 2 kali atas dia. Dan dia akan berubah. Dekat tab tadi dia akan berubah kepada setting video ni lah. So dekat sini kita boleh ubah transform, kita boleh ubah dia punya size macam mana. Dan kalau kita tersalah ubah, kita just tekan refresh button dekat sini. Ataupun kita nak rotate dia pun boleh. Dan kalau tersalah, kita just rotate dia macam ni. So, sama juga flip. Kalau kita nak tukar, flip dia. Dan dekat bawah kita ada compositing, which is kita jarang guna. Tapi kalau anda nak tukar dia punya opacity ataupun dia punya ketelusan tu, anda boleh rendahkan dia dan dia akan hilang lah. Basically, kalau kita rendahkan dia dan di bawah dia ada satu lagi klip, dia akan nampak klip tu. So, saya nak tunjuk kepada anda secara terus. Sementara saya ingat ni, saya nak tambah satu lagi klip dekat atas dia dan saya tekan tambah macam tadi. So sekarang dia akan tambah di hadapan. So cara dia ialah kita pindah secara manual, kita tarik dia pergi ke sini lah. So sekarang kalau anda perasan klip yang atas ni dia akan kelihatan, yang mana klip yang bawah tu tak kelihatan lah. So untuk confirmkan benda ni, anda nampak dekat timeline tu ada tanda mata kan dekat situ. So anda tekan mata ni, dia akan hilang. So yang anda nampak sekarang ialah klip yang bawah tu, yang timeline bawah. Dan sekarang bila saya toggle track output, dan dia ada gambar mata Illuminati tu, so dia akan tunjuk track yang atas tadi lah. Dan macam saya bagi tahu tadi, bila kita klik kanan, kita klik 2 kali atas dia, dia akan keluar setting untuk video. Dan dekat compositing ni, bila saya rendahkan opacity, dia akan nampak klip yang bawah tadi lah. So tu bagaimana layer, bagaimana timeline tu berfungsi. Dia macam layer lah. Apa yang ada di atas tu, dia akan lebih kelihatan. Macam mata kita dekat atas ni, so apa yang kita susun di atas, dia akan tenggelamkan yang bawah macam tu. So sekarang kita pergi kepada audio. Okey, jap, kepada video tadilah. So dekat video ni pun kita boleh tukar, kita boleh ubah dia punya audio level kalau kita nak kuatkan lagi dia punya audio. Lepas tu kita boleh ubah dia punya color. Let's say video kita tu gelap sangat, so dekat tone ni kita boleh tambah brightness. So video kita akan jadi ni. Jap, saya baiki balik opacity. So color saya boleh cerahkan balik. Dan kalau macam saya nak gelapkan pun boleh juga. Saya just rendahkan brightness. Dan dekat bawah ni ada loot. Loot ni ialah sebenarnya kita panggil dia sebagai color grading lah. Dan dia dah ada loot saya pun tak pastilah. So dia dah ada yang sendiri. Kita just boleh pilih yang mana. Dan dia akan ubah dia punya efek lah. Actually kita boleh download juga kalau kita ada. Tapi yes, mungkin berbayar. Ataupun kalau anda pandai cari, insyaAllah jumpa. Okay, settle bab video. Ini yang basic sekali lah. So, apa yang biasa orang akan buat untuk video ni, orang akan cut lah. Dan kalau anda perasan dekat timeline ni, dia ada gambar gunting macam tu. Bila kita tekan, dia akan pisahkan kedua-dua video ni. Jadi yang berbeza. So, macam kali ni, saya nak, bila kita play, okay, dekat sini kita cakap playback tadi kan. So, quality playback kita, bila kita klik kanan atas gambar ni, dia ada playback quality dan saya pilih 1/2. Dan bila saya play, kita tekan button play dekat situ ataupun kita tekan dia punya short key, space, dia akan gerak macam ni dan dia akan berpindah. Perasan tak? Okay, ni ialah satu klip. Ni ialah satu klip dan dia akan berpindah kepada klip yang lain lah. So, klip yang berbeza. Ada 2 klip yang berbeza lah sekarang saya letak. So, ni ialah function cut. So, kalau anda nak gabung-gabung banyak klip dalam satu video, yes, anda kena guna cut. Macam, saya perasan ada banyak channel YouTube gaming yang anda share dekat saya, dekat YouTube community tu, anda suruh saya tengok dan sebagainya. Banyak orang kalau contoh dia main Mobile Legends sebagai contoh ataupun Dota 2, dia ambil video dari dia start dekat camp tu, daripada camp tu sampailah dia pergi mid sebagai contoh, walaupun tak ada apa-apa konten, just berjalan saja, dia pun tunjuk kepada audience, which is audience sebenarnya tak nak benda yang macam tu. Audience nak ada konten, ada story sebenarnya kan. So perjalanan tu kita just cut saja. Kita ambil yang mana ada action, yang mana ada percakapan lah. So that's why kita perlu faham function cut tu lah. Dan kita cut lagi, kita boleh cut. Dan let's say kita ada audio kita sendiri dan kita nak pecahkan video ni, dia punya audio dan juga dia punya video. Klik kanan atas layer dia, atas klip tadi. Klik kanan, mouse kanan atas dia dan kita tekan detach audio. Bila mana kita tekan detach audio, audio dan juga video tu dia akan berpisah. Perpisahan. So, kita tengok dia berpisah macam ni lah. Okay, ini antara perkara basic bila kita nak edit video. Okay, sekarang bila kita dah settle semua ni, kita tekan OK. Dan dia akan kembali kepada setting
asal tadi, yang awal-awal tadi. So, ini kita panggil tab media dan kita pergi kepada tab audio. So, dekat audio ni kita boleh tambah lagu-lagu yang dah percuma lah sebenarnya Filmora bagi kepada kita. But, kalau kita nak download lagu kita sendiri, kita nak guna lagu kita sendiri pun tak ada masalah. Untuk guna dekat YouTube, dia mesti lagu yang tak ada copyright punya. So, cara untuk download dia sangat senang. Kita pergi dekat YouTube untuk cari lagu yang non-copyright punya. Lepas tu, kita search dekat sini, no copyright music. No copyright music. Dan let's say kita nak cari yang happy-happy ataupun funny, just kita tambah je lah funny sebagai contoh. Lepas tu kita tekan satu. Kita dengar dulu. Okay, so let's say kita berkenan dengan lagu ni. Cara untuk download dia sangat senang. So tengok dekat address ni, YouTube kan, kita buang UBE. So kita buang UBE ni. Dia akan jadi YOUT lah. So, dekat sini, dia akan masuk satu website yang lain dan kita tekan record MP3, dia akan tolong save lagu ni untuk kita lah. Of course, kita kena masukkan dia punya ni apa semualah. Alright. So, lepas kita dah download tu, kita dah boleh masukkan audio kita. Sekarang, saya bagi contoh. Saya My Music. Saya tambah music saya. Dekat desktop ada satu Monroe. So, saya just tambah dia, letak dekat sini lah. Sama juga untuk audio pun kita boleh buat ada banyak layer untuk audio. Dan kita just tarik dia pergi bawah macam ni. Kita boleh letak. So, kita boleh dengar. So, bunyi audio daripada game tu dia lagi kuat daripada background music. Jadi, kita nak perlahankan dia. Cara dia senang saja. Dekat klip audio ni, kita klik 2 kali. Dan dia akan keluar audio setting dekat belah atas ni lah. Dan kita boleh perlahankan dia dengan tarik ni. Tarik gain dia ni. Jadi negatif 20, okey kot. Dan kita play balik. Dah tenggelam terus lah. So kita baiki sikit. Tinggikan sikit lah. Jadi negatif 7. Yes, nice. So let's say kita nak buat ulasan. Kita cakap voice over. Antara benda yang kita buat voice over, kita nak buat voice over. Okay, katakan sekarang kita nak buat voice over dekat sini. Cara dia senang saja. Dekat bawah playback ni. Oh, sorry. Saya nak tunjuk quality playback. Ni 1/2. Tapi bila kita set quality playback ke 1/16, dia akan jadi macam ni. Okay, basically dia just ubah kita punya playback. Bila kita export nanti, bila kita nak hasilkan video, kualiti dia tetap sama. Cuma, kenapa kita nak rendahkan kualiti playback ni supaya proses editing tu lancar. Kalau kita punya PC spesifikasi dia rendah, bila kita play balik macam ni, dia akan lag tau. That's why kita tengok pada spesifikasi PC kita. Kalau PC kita mampu play dengan kuasa 10, no problem, kita just tekan quality playback ni kepada full. Tapi macam saya lebih suka 1/2 lah. Okay. So, kita play macam ni dan sekarang kita nak tambah voice over. Kita nak tambah ulasan. So, cara dia senang saja. Kita tekan ada logo mikrofon dekat sini dan kita tekan dia akan keluar record audio lah. Sekarang kita akan record audio kita. Tekan play. Ready? Kita sekarang akan ulas tau. Okay, tembak. Tak kena lagi. Tembak. Undur. Okay, eliminate. Donut mati. Okay, sekarang kita guna. Kita pula mati, bosku. Okay, sekarang kita tekan okay. Dan kita dengar balik suara kita. Tembak. So, suara kita ditenggelam background audio yang kita buat ni. So, sekarang kita nak cut dia dekat sini. So, pastikan dia punya header kita cakap apa ni, playhead kita yang warna orange ni, dia berada tempat suara kita bermula. Ataupun, okay, betul. Dan kita tekan split. Okay, kita tekan split, dia dah berpecah lah. Kenapa kita nak pecahkan dia? Supaya kita dapat perlahankan yang ni. Yang ni kita perlahankan. Okay, so bila kita play, apa yang jadi ialah, okay, tembak. Suara kita masih lagi tenggelam, jadi kita perlahankan yang ni. Negatif 10 dan kita tinggikan suara kita. Jadi kita cuba play. Okey, tembak. Audio daripada game lah boleh dikatakan sangat kuat. Jadi kita perlahankan audio daripada game juga. Okey, dan kita play balik. Okey, tembak. Tak kena lagi. Tembak. Okay, so nampak dia cantik sikit lah. Okay, sekarang kita pergi kepada tab title, which is kita nak tambah tulisan lah. So, ada beberapa kategori title sebenarnya. Macam title biasa, kita tekan dekat sini dan kita tekan tambah dan kita naikkan dia ke atas supaya dia kelihatan. Dan kita tekan 2 kali atas script title tu dan kita boleh ubah lah.
Okay, Fortnite. Then kita boleh pilih tulisan yang kita nak. Kita cari yang nampak power sikit dan kita besarkan tulisan. Kita boleh besarkan lagi 120. Sekarang kita tekan okay. So ni kita panggil title punya text. Kita ada juga benda yang dipanggil sebagai credit punya text macam ni. Ni kita panggil dia credit. So dia ada banyak text keluar kan. Kalau perasan kalau tengok movie, dia adalah text macam ni. Dan last kali kita ada lower third. So lower third ni ialah yang keluar dekat bawah belah kiri tu. Yang ni kita panggil lower third. Yang ni kita delete dulu. Play. So cantik lah belah kiri kan dia keluar kan. Okay, so let's say kita rasa macam lower third ni macam besar sangat, tak ada masalah. Dia sama juga dengan video kita tadi. Kita boleh kecilkan. So kita pergi dekat transform dan kita pilih scale. So dekat scale dekat sini dan kita boleh ubah position dia ikut tempat yang kita nak. So dekat bawah ni kalau anda perasan ada nyawa kan, dia akan kacau dekat situ. Jadi saya akan letak dia atas sikit daripada nyawa tu dan kita tekan OK dan kita tekan play. Your text. So sini kita tambah tulisan kita kill yang ke-100. So macam tu lah. Then bila kita play, right. So dia keluar kill yang ke-100. Kemudian, okay, kita dah settle tentang title dan kita pergi kepada tab transition, which is dekat tab transition ni supaya dia ada perubahan lah. Dia ada macam effect transisi. Macam contoh sekarang kita just macam yang ni. Sekejap, yang ni saya cut dulu. Saya cut dulu dia sebab saya rasa tak perlu klip yang macam ni. Saya masukkan dekat. And kita play. So dia terus start macam tu kan. Macam tak lawa kan. Sekarang kita boleh pilih. Ada banyak transition yang percuma yang Filmora dah bagi kepada kita. Jadi saya cari yang pertama. Saya letak dekat sini. So kita just tarik. Okay, kita tarik. Kalau kita letak dekat sini, dia akan transition tu akan berubah dekat klip yang kedua. Tapi kalau kita letak dekat tengah ni, dia akan bergerak antara tu. So, ini sebagai contoh. Kita play. See, dia punya transition tu actually nampak lawa compare dengan apa yang kita guna. So, basically Filmora ni dia jauh lagi senang compare dengan Adobe Premiere. That's why saya kata orang yang beginner, orang yang noob pun tak ada masalah kalau nak guna Filmora ni. Lagi kita ada banyak lagi transition yang lawa-lawa yang Filmora bagi kepada kita. Macam contoh yang ni. Kita tambah je, tarik, kita letak situ dan kita play. So anda pun boleh cuba main dia punya efek ni. Memang dan benda ni secara memang percuma. Cuma yang percuma tu kan dia akan ada watermark sajalah. Tapi kalau anda nak beli pun tak mahal. Seumur hidup dalam RM300 saja. So kita pun ada efek. So efek ni sepanjang kalau transition tu efek yang berlaku di antara klip tu, tapi untuk efek ni dia berlaku sepanjang klip tu lah. Jadi kita tekan dia. Sama ada kita nak letak atas dia ataupun kita nak masukkan terus ke dalam klip tu. So, kalau kita masukkan, sepanjang klip tu dia akan berlaku. Okey, supaya nampak dengan lebih jelas, saya pilih efek yang macam ni. Efek yang macam ni, shine. So, dia akan berlaku sepanjang klip tu lah. Tapi kalau kita letak atas dia, dia akan berlaku sepanjang ni. Jadi kita boleh pendekkan dia. Macam saya bagi tahu kepada anda tadi, dekat timeline ni dia macam layer. Yang mana duduk dekat atas dia akan kelihatan compare dengan yang bawah tadi lah. Jadi untuk efek ni dia punya opacity tu tak sehebat klip yang lain. Jadi kita akan nampak juga klip-klip yang bawah tu. Saya pilih yang cantik sikit lah. Efek yang ada macam ni. Ni 4 season. So anda boleh nampak dia punya efek tu cantik lah. Tembak, tak kena lagi. Tembak, undur. Okey, eliminate, don't. So, kita pun boleh ubah. Kita just tarik saja, drag. Sama ada drag ke belakang atau ke depan saja. Settle bab effect lah. Dekat effect ni pun kalau anda tengok, dia ada filter, dia ada overlay. Lepas tu kita ada utility. Lepas tu kita ada LUT lah. LUT ni untuk ubah kita punya apa kita cakap warna video tu. So macam ni saya pilih Harry Potter. Macam tadi saya dah tunjuk kepada anda kan. So macam video Sparta dia lebih kepada kekuningan ataupun kita panggil dia hot. Jadi bila kita tambah tu dia akan jadi macam Sparta punya movie, warna movie itulah. Okey, lepas tu kita ada element, which is element ni tengoklah guna ke tak, dia macam just tambah muka smiley macam ni. Dan dia ada lagi lah love, jenis, emoji dan sebagainya. Dan last kali yang saya nak kongsikan dengan anda ialah split screen, which is antara benda yang ramai juga yang minat benda ni. Which, macam contoh ni, kita ambil yang 1, 2, 3, 4 ni, kita tekan dekat sini. Okay, dia akan keluar dekat sini. Okay, kita bawa ke depan. Dan kita pilih dekat screen ni, okay, 1. Kita nak video yang mana? Jadi kita masukkan video 1. Lepas tu kita pilih video 2. Kita tekan dekat sini, video 2. Tekan tambah
dan dia akan pergi kat video 2. Yang ketiga, kita tekan tambah juga, dia akan pergi ke yang ketiga. Yang keempat, kita tekan tambah juga, dia akan pergi yang keempat lah. Dan kita boleh ubah dia punya positioning. Yang mana kita rasa perlu dekat tengah. Sini kot. Dan kita cuba play. Macam saya beritahu kepada anda, bila dia guna banyak media, dia proses banyak benda dalam satu masa, kita akan start nampak lagging. So macam ni kita akan nampak lagging. Kita tengok dia akan berlaku lagging. Macam mana kita nak bagi benda ni smooth ialah kita rendahkan dia punya quality playback. Saya pilih 1/8. So ni playback 1/8 lah. Jadi let's say kita dah siap edit video kita. Apa yang kita langkah seterusnya, apa yang kita kena buat ialah kita kena export dia. So sekarang kita nak export yang ni. Kita nak export yang ni, tapi kita tambah lagu sikit lah. Bagi nampak menarik sikit kan. Kita play dulu. Ni okey sikit. Dan kita tambah dekat sini. Lepas tu kita kurangkan. Kita zoom out. Kita masukkan dekat sini. Lepas tu kita zoom in balik. Kita delete juga yang tak perlu ni. Okay, so bila kita play. Lepas tu kita tambah sikit perubahan warna dekat ni. Kita tambah efek dia sikit. Dan kita pilih Sparta tadi. Bagi nampak lawa kan. Okay, so apa yang kita kena buat lepas tu ialah kita tekan export dekat sini. So dekat sini of course dia akan keluar iklan macam saya pernah tunjuk dekat anda bila kita guna KineMaster. So kita just guna free plan lah. So apa yang ada kat free plan ni, kita boleh guna all feature dia. Tu yang best tentang Filmora, seriously. Lepas tu kita ada free updates. Then ada no watermark ni ada. So basically kalau kita tak beli Filmora ni, kita akan ada watermark dia tulis Filmora lah. Lepas tu free tech support. Actually benda tu tak perlu pun. So dia ada bulanan dan juga ada tahunan, but dia actually fokus kepada kita supaya kita beli lifetime plan lah. So kalau anda betul-betul niat nak beli YouTube, nak jadi YouTuber ataupun nak edit video, so better anda beli yang lifetime plan tu. Bagi saya actually quite nice. Tak compare dengan Adobe Premiere, bila saya guna Filmora ni untuk edit dia lagi senang, lagi cepat, lagi efisien lah. Yes, betul yang Adobe Premiere boleh buat lagi banyak benda, tapi Filmora ni kalau kita nak edit sempoi-sempoi, kita just macam, yalah, kita guna Nvidia GeForce Experience untuk record video yang kita kill orang ataupun kita di-kill, dan kita nak gabung-gabung video, kita nak tambah efek, kita just nak upload macam tu saja. Yes, Filmora is a good for you lah. So kita just tekan continue use. Mungkin anda kena login masa ni, dan kita pilih MP4, sebab MP4 yang paling senang dibaca oleh semua PC, semua laptop. Dan kita pilih dia punya setting tu. Kalau anda rasa anda nak kualiti yang bagus, anda boleh pilih good, tapi dia akan makan banyak space anda. So pilih better pun okey. Ataupun kalau anda nak record, nak download, nak upload terus dekat YouTube anda pun tak ada masalah. Anda just klik YouTube dekat sini dan anda masukkan title, masukkan description, dan benda-benda lain tu kita boleh ubah balik dekat YouTube nantilah. Dan dia akan tanya semua benda ni. Kita tunggu dia punya rendering siap. So dekat tengah tu dia ada watermark Filmora lah. Actually agak besar juga, but okey lah untuk anda belajar editing, anda buat editing asas, tak ada masalah lah benda ni saya rasa. Basically apa yang saya kongsikan kepada anda hari ini ialah basic kepada Filmora, basic kepada edit video. Bila anda dah faham apa tu playback, apa tu playhead, lepas tu timeline, effect, lepas tu transition dan sebagainya tu, saya suggest anda ambil masa sedikit, anda belajar Adobe Premiere lah. Sebab saya boleh kata macam Filmora ni dia ada satu ceiling. Anda bila dah pro pun anda tak boleh pergi lagi tinggi compare dengan Adobe Premiere. Kalau kita cakap dia macam ada 3 tingkat saja, tapi kalau Adobe Premiere ni dia macam ke LCC, ada berpuluh-puluh ataupun beratus tingkat macam tu lah. So that's why bagi saya kalau untuk basic, untuk beginner, anda boleh guna Filmora. Tapi kalau anda betul-betul nak go further, nak belajar, nak buat benda yang lagi complicated, anda boleh pergi Adobe Premiere. Nak lagi complicated, anda boleh tambah dengan After Effects lah. So itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Pada video akan datang, saya akan kongsikan dengan anda macam mana kita nak buat YouTube channel gaming yang berjaya, insya-Allah. Bereboh, jumpa lagi.